warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aimawadah binti Mak Zainuddin bersama dua orang lagi sahabat saya, Nur Maizarah Hasbullah dan Nur Syafitrah Adnan. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk keperluan menegakkan negara Islam. Jadi kita akan mulakan dengan pengenalan. Pendahuluan, menegakkan negara Islam merupakan satu kemestian maupun kewajipan yang perlu dilaksanakan oleh semua umat Islam bagi memastikan tuntutan syariat Islam dapat dilaksanakan dengan baik dan juga aman dalam sesebuah negara. Menurut Imam Hasan Al-Banna, negara Islam dapat ditegakkan dengan menggunakan 3 kaedah yang penting. Yang pertama adalah seorang pemimpin di sesebuah negara perlu menjalankan tanggungjawab dan juga peranan yang diberikan kepadanya dengan baik dan juga adil bersaksikan Allah dan juga rakyat jelata. Tanggungjawab dan juga kepercayaan yang telah diberikan perlu dipikul dan dilaksanakan oleh pemimpin tersebut dengan penuh amanah, adil dan juga saksama. Yang kedua, semua umat Islam juga perlu bersatu teguh dan sebulat suara dalam menyuarakan pandangan mereka dalam sesuatu aspek ataupun dalam pelbagai aspek, tetapi masih berpandukan kepada akidah Islam. Yang ketiga, musyawarah perlulah sentiasa dilakukan bagi membolehkan para ilmuwan maupun masyarakat bertukar-tukar pendapat dan juga bagi mengelakkan berlakunya salah faham berkaitan dengan sesuatu konsep maupun perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam. Baik, jadi mengapa perlunya untuk kita menegakkan negara Islam? Yang pertama, untuk menjaga dan mengukuhkan akidah dari aspek pemerintahan, pentadbiran dan kehakiman. Maksudnya di sini, sekiranya sebuah negara Islam itu tertegak, maka akidah umat Islam ini akan terjaga dan terpelihara. Dengan ini, individu beragama lain, berbangsa lain dapat melihat sendiri nilai-nilai Islam, kebaikan Islam. Yang kedua, untuk menegakkan syiar dan ibadah. Maksudnya, sekiranya negara Islam itu bebas daripada ancaman luar, dari unsur-unsur negatif, umat Islam dapat menjalankan ibadah dengan baik, tiada halangan dalam beribadah. Dan bukan sahaja umat Islam, tapi kepada individu lain, individu beragama lain, kita dapat sama-sama beribadah dengan lancar, dengan tiada halangan. Dan ini menunjukkan negara itu aman, makmur dan harmoni. Yang ketiga, untuk menyemai akhlak dan ibadah Islam, terutamanya kepada remaja. Kenapa remaja? Kerana remaja merupakan tulang belakang ataupun tunjang kepada sebuah negara, kerana mereka inilah yang akan memimpin negara pada masa akan datang. Jadi pendekatan yang boleh digunakan untuk menyemai akhlak dan adab Islam ini ialah melalui pendidikan, kesenian, keagamaan dan banyak lagi. Dan di sini merupakan peranan ibu bapa untuk menjaga, untuk mendidik remaja, anak-anak mereka ini supaya menjadi manusia yang terbaik, supaya tidak terpesong, terkeluar daripada landasan Islam dan memberi kefahaman tentang Islam dengan baik. Mungkin dari aspek kesenian, dari mereka kecil lagi. Yang keempat ialah untuk menguruskan keparatuan jihad, iaitu demi untuk menjaga dakwah bumi Islam dan umat Islam itu sendiri. Jihad dan mujahadah yang bermaksud untuk mencurahkan tenaga demi melawan musuh yang jelas. Artinya di sini, sekiranya negara Islam itu mendapat ancaman dari kuasa luar, dari negara luar, unsur-unsur negatif, maka kita seharusnya mencurahkan tenaga, berbakti untuk sama-sama menjaga untuk sama-sama menjaga negara Islam ini supaya tidak mendapat unsur yang tidak baik, unsur negatif, tidak mendapat kesan buruk kepada umat Islam itu pada kemudian hari. Itu saja. Keperluan menegakkan negara Islam adalah bertujuan untuk mengelakkan berlakunya isu salah faham dalam Islam. Antara isu salah faham dalam Islam yang pernah berlaku adalah sistem pemerintahan tiada dalam Islam. Dalam isu ini, terdapat sebahagian tokoh Islam telah mengemukakan pendapat yang songsang dan juga menafikan sistem pemerintahan Islam yang sedia ada, dan mereka telah memberikan hujahan yang lemah bercanggah dengan para ulama yang lain dan juga menyifatkan bahawa syariat Islam yang sedia ada adalah bersifat spiritual semata-mata. Individu yang telah mengemukakan pendapat tersebut adalah Ali Abdul Razik melalui bukunya yang bertajuk Islam dan juga Dasar Pemerintahan. Beliau telah mendapat tentangan yang hebat daripada para ulama kerana pendapat yang diberikan adalah bertentangan dengan dasar-dasar Islam dan lebih sejajar dengan tujuan penjajahan Barat.
Walau bagaimanapun, beliau telah menarik semula pendapatnya pada bulan Mei 1991 daripada majalah Risalah Islam. Penerangan tadi, sekarang saya Nur Syafitra binti Adenan A165279 akan menerangkan pula tentang perbincangan di mana kita akan membincangkan tentang konsep dan ciri-ciri negara Islam dan sekiranya agama Islam tidak diamalkan di negara Islam. Untuk kita tentukan ciri-ciri sebuah negara Islam adalah suatu isu yang sangat kompleks dan sehingga mencetuskan pelbagai isu yang boleh membawa pergaduhan di kalangan masyarakat maupun rakyat negara lain. Perselisihan di kalangan fuqaha juga dalam mendefinisikan sebuah negara Islam yang sebenar telah menyebabkan wujudnya pentafsiran yang berbeza terhadap dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran. Para ulama telah mengklasifikasikan dan membahagikan negara kepada 3 bahagian, iaitu negara Islam, negara Al-Harbiyah dan negara Al-Hadiyah. Namun di sini kita akan membincangkan negara Islam sahaja. Mazhab Hambali berpendapat bahawa negara Islam ditakrifkan sebagai sebuah negara yang didiami oleh majoriti umat Islam dan melaksanakan undang-undang Islam. Imam Syafi'i pula mendefinisikan negara Islam sebagai sebuah negara yang dikuasai oleh umat Islam, misalnya seperti negara Baghdad dan Basrah, atau sebuah negara di mana rakyatnya memeluk agama Islam seperti Madinah atau Mesir, atau negara kafir yang telah dibuka oleh umat Islam secara al-suh. Mazhab Hambali pula mengulas lebih lanjut tentang pandangan mazhab Syafi'i dengan menyatakan bahawa negara kafir akan berubah sifatnya kepada negara Islam sekiranya hukum-hukum Islam berjaya dilaksanakan, seperti misalnya kebebasan menunaikan ibadat solat 5 waktu, solat Jumaat, solat sunat seperti sunat hari raya, dan semua perkara tersebut dapat dilaksanakan oleh umat Islam dengan bebas dan aman. Keperluan dalam menegakkan negara Islam adalah sesuatu yang perlu dilaksanakan oleh setiap muslim yang hidup bernegara. Sekiranya Islam tidak diamalkan dengan betul, maka akan wujudlah pelbagai isu yang boleh membawa kepada keruntuhan institusi pemerintahan Islam tersebut. Antaranya wujud isu-isu seperti perpecahan umat Islam dan ketakutan kepada agama Islam, Islamofobia. Malaysia dan Islam. Pendapat tentang Malaysia sebuah negara Islam, menurut pandangan saya, Malaysia memiliki ciri-ciri minimum bagi sebuah negara Islam sebagaimana yang telah dibahaskan oleh para ulama. Walaupun Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang kaum, namun ianya masih menempati ciri-ciri minimum bagi sebuah negara Islam. Menerusi ciri-ciri minimum sebuah negara Islam, Malaysia sebagai sebuah negara yang mengamalkan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen telah mengiktiraf hak-hak golongan bukan Islam dari pelbagai aspek seperti hak kebebasan mendirikan rumah ibadat, beragama, berpolitik serta bersosial selagi mana hak-hak tersebut tidak menindas umat Islam dan membawa kemudaratan kepada negara. Sekian, terima kasih. Kesimpulan, negara Islam perlu ditegakkan demi menjamin kemaslahatan umat Islam, bumi Islam dan agama Islam itu sendiri, seperti menjaga dan juga mengukuhkan akidah dan menyingkirkan segala perkara yang boleh mencemarkan keindahannya, menegakkan syiar dan juga ibadah, menyemai adab dan juga akhlak Islam dalam jiwa penganutnya, terutamanya para remaja, serta menguruskan kefarduan jihad. Jika negara Islam tidak ditegakkan, negara Barat akan mencuba untuk mengambil kesempatan bagi memusnahkan agama Islam dan juga menguasai negara-negara Islam. Oleh itu, kita sebagai umat Islam perlulah sentiasa melakukan usaha-usaha bagi menegakkan negara Islam dengan sebaik-baiknya.